mendatangi Ibnu Abu Zib, seorang ahli hadis yang terkenal di Masjid Nabawi. Ia tetap duduk di tempat duduknya sedangkan ramai kaum muslim berdiri sebagai penghormatan terhadap kedatangan khalifah. Biasalah, bila orang besar khalifah masuk masjid, orang masjid semua berdiri memberi penghormatan kepada khalifah. Nah, jadi bila orang besar datang, masing-masing dalam masjid berdiri beri penghormatan, masing-masing bersalam. Biasa orang besar ni bila orang datang pada dia ulur tangan muka ke lain. Cara orang besar. Nah, tiba-tiba Khalifah Al-Mahdi bertanya. Jadi kisah Abu Zid tadi. Jadi bila khalifah masuk, masing-masing berdiri beri penghormatan kepada dia, kecuali seorang manusia dalam masjid tu yang tidak berdiri. Dia terus beribadah, dia tak layan khalifah, iaitu Ibnu Abu Zid. Nah, lalu Khalifah Al-Mahdi dia datang kepada ulama itu. Tengok ulama. Khalifah mengadap ulama, mengapa kamu tidak berdiri seperti orang lain? Lalu jawab Ibnu Abu Zid, demi Allah yang tiada Tuhan selain dia, sebenarnya aku ingin juga berdiri menghormatimu seperti orang lain. Namun aku teringat firman Allah Ta'ala. Waktu aku nak bangun, tiba-tiba datang ingatan aku kepada satu firman Allah Ta'ala. Ayat apa? Yauma yakumun nasu li rabbil alamin, yang bermaksud iaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Nah, aku nak hormat kamu macam orang lain. Tiba-tiba bila aku nak bangun, teringat aku ayat ni, yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Apa maksud ayat ni? Nak cerita pada hari kiamat manusia ni sama taraf dia semua. Yang pangkat raja, khalifah, pembesar, datuk, tan sri semua hilang. Ada hak tu tak tunggu akhirat mati je. Tak ada. Tak ada dah dalam kubur, tan sri, datuk, kata malaikat, tak ada dah. Tak ada dah. Tok-tok guru tak ada dah dalam kubur. Ada dalam kubur, ada sebut nama tu. Hamba Allah. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin, iaitu hari berdiri manusia seluruhnya menghadap Tuhan seru sekalian alam. Raja, pembesar, rakyat biasa semua berdiri beratur dalam keadaan telanjang bulat, berkaki ayam, tidak bersunat. Allah. Sama je. Semua telanjang bulat, semua berkaki ayam. Aku hanya ingin berdiri pada akhirat kelak semasa berhadapan dengannya. Al-Mahdi berkata, tetaplah kamu duduk di tempatmu. Sungguh tidak ada sehelai rambut pun yang masih melekat di kepalaku kecuali berdiri semuanya lantaran mendengar penjelasanmu itu. Kagum Al-Mahdi kepada kehaibatan Imam Ibnu Abu Zid. Abdul Haq Ash-Shibli menceritakan bahawa Mu'tasim, seorang khalifah yang berjaya menakluki negeri Amuriyah dengan pasukan seramai 90,000 tentera. Sebahagian ahli sejarah mengatakan dia mampu mengukir namanya dengan tangannya sendiri di pisau belatinya dengan terbuat daripada besi. Ini kerana dia dikenali seorang yang amat kuat, Mu'tasim. Dia terkenal orang yang kuat, yang gagah. Dia sendiri tu gagah dah. Sebab tu bila seorang perempuan dihina, satu bala tentera dia hantar menyerang negeri yang menghina seorang perempuan Islam. Mu'tasim ni orang yang kuat, berjuang. Dia pernah mengepalai 90,000 tentera menawang kota Amuriyah. Seorang ahli hadis juga pernah menceritakan, pada satu hari aku bertemu Mu'tasim. Lalu dia menghulurkan tangannya kepadaku seraya berkata, gigitlah tanganku ini.
Seorang ahli hadis. Ulama ni dia buat ada sebab dia, ada hikmah dia. Dia pergi jumpa Mu'tasim. Lalu kata Mu'tasim, kamu gigit tangan aku ni. Gigit tangan aku. Aku pun menggigit tangannya. Ulama tu gigit tangan Mu'tasim. Demi Allah, gigitanku tidak berbekas sama sekali pada tangan, pada daging tangan dia. Nak cerita kuat tak kuat Mu'tasim tubuh dia ni. Orang gigit tubuh dia tu tak berbekas pada daging tangan dia. Kita pula kena cubit bini sikit berjeri. Sebab gurau tak reti nak nikah seorang lagi. Kena cubit cekik sikit pun dah berjeri. Mu'tasim gigit dengan mulut, dengan gigi, tak berbekas nak daging tangan dia. Namun demikian, ketika maut datang menjemputnya, dia tidak dapat mengelak sedikit pun, dan tidak ada erti kekuatannya yang luar biasa tersebut. Allah bila sebut mati, menggagah macam mana? Tengok orang mandi mayat. Gosok situ, konyol situ, dah balik situ, ada apa dah menyerah dah. Dengan manusia menyerah, apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dak waktu hidup pantang orang sentuh, dak buka langkah dia. Dak silap dia. Bila mati, ikut orang nak buat. Namun demikian, ketika itu Al-Mu'tasim berkata, apakah aku akan mati hari ini? Saat sakaratul maut datang kepada dia, adakah aku akan mati hari ini? Orang yang berada di sekitarnya dengan hairan berkata, jika ajalmu memang telah datang, maka engkau tidak akan dapat menolak sedikit pun, sekalipun engkau masih dalam usia muda seperti ini. Pada masa itu dia baru berusia 40 tahun, dan dia mengira bahawa kematiannya hanyalah akan datang kepadanya ketika dia telah berumur 70 tahun ataupun lebih. Selalu kita berfikirkan, kemungkinan hidup aku 70, kemungkinan hidup aku 80. Kita yang umur 30 barangkali sampai 40, yang umur 70 barangkali 10 tahun lagi, yang umur 80 barangkali 10 tahun lagi, 90, yang umur 100 barangkali 110 lagi. Duk main gitu. Padahal kematian tu selangkah je lagi. Dalam keadaan sakaratul maut itu, Mu'tasim cuba turun dari katilnya lalu berkata, demi Allah, seandainya aku tahu bahawa aku akan mati pada hari ini, tidaklah aku akan melakukan perbuatan maksiat yang telah aku lakukan selama ini. Nak cerita bila nak mati seseorang, segala-gala ada perbuatan Allah Ta'ala akan ingatkan balik. Datang balik ingatan. Kita ditipu musibah orang biasa kemalangan, biasa lemah air. Tuan-tuan pun rasa lemah air tak? Saya 2 kali dah lemah air. Waktu budak sekali, waktu besar sekali. Waktu besar saya lemah air, kawan saya nak selamatkan saya meninggal di hadapan mata. Allah, sampai hari ni masih kuat ingatan peristiwa. Berlaku di hadapan mata. Kita selamat, orang nak selamat kita meninggal, sahabat baik meninggal. Waktu lemah air tu, dah air masuk dalam mulut, dalam hidung tu, dunia dah nampak lain. Tiba-tiba datang ingatan salah kita, dosa kita, sungguh tak mati lagi. Baru selangkah lagi. Allah Ta'ala tunjuk tanda-tanda kebesaran dia. Aksiden pun pernah aksiden. Rebah motor habis jalan. Masa apa masuk ke ICU tengok, sungguh tak mati lagi. Tapi nak cerita bila ditimpa musibah, sungguh arjullah ya Rasulullah wa inni akhafu zunubi, aku sangat mengharapkan Allah dan aku sangat takut dosa-dosa aku. Subhanallah. Apakah bezanya hari ini dengan hari esok? Apa beza hari ini dengan hari esok? Kalau hari ini kita tak taubat, esok pun tak taubat juga. Kalau hari ini kita tak buat amal baik, belum tentu esok kita buat amal baik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tamsur nafsum ma qaddamat lighadin. Hei orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatkannya untuk hari esok. Nah, tengok sekarang ni untuk hari esok, jangan tunggu hari esok untuk nilai balik hari ni. Nah, kita nak tunggu esok, tiba-tiba esok dah mati. Nah, baru nak imbas balik kehidupan lampau, tak dang dah. Nah, hari ni kita kena fikir untuk esok, bukan esok baru kita nak fikir yang apa yang kita buat hari ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Yang bermaksud, orang-orang yang beriman bertakwa, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, nescaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Barakallahu li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Belakang sana ada sikit madu lebah dia hutang Terengganu. Khopuk tak ada sebab cuaca Terengganu tak menentu sekarang.